Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, jumpa lagi kita di dalam mata pelajaran sejarah ya. Jom belajar sejarah. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah tahun 6 pembentukan Malaysia. Jadi tema atau tajuk kita hari ini ialah Negara Malaysia, Standard Kandungan 10.1 Pembentukan Malaysia. Kemudian standard pembelajaran 10.1.3 menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Kemudian elemen kewarganegaraan 10.1.5 merumuskan kepentingan pemufakatan dalam pembentukan Malaysia. Seterusnya 10.1.6 kita akan membincangkan iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia. Lahirnya sebuah cinta, iaitu cinta kepada negara Malaysia. Jadi pengisytiharan Malaysia iaitu pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Baik murid-murid, jika kita lihat pada halaman 6 buku teks sejarah tahun 6, terdapat dua persoalan di situ. Iaitu yang pertama, bilakah pemasyhuran Malaysia? Persoalan yang kedua, mengapakah jalur pada bendera Malaysia ditambah? Baik, seterusnya kita baca sama-sama teks yang terdapat di halaman 6, bagian atas sekali ya. Pembentukan Malaysia berjaya dilaksanakan setelah melalui pelbagai proses perundingan dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jalur pada bendera Malaysia telah ditambah apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura bergabung membentuk Malaysia. Perlembagaan Malaysia pula telah digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dalam teks ini kita boleh dapat jawapan daripada persoalan yang nombor 2 tadi ya, iaitu mengapakah jalur pada bendera Malaysia ditambah. Jadi dalam teks ini kita lihat jalur pada bendera Malaysia telah ditambah apabila Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Semenanjung Malaysia, Sarawak, Borneo Utara, sekarang Sabah, dan Singapura bergabung membentuk Malaysia. Baik, kemudian kita lihat juga di halaman 6 tersebut terdapat dokumen pemasyhuran Malaysia dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Kemudian yang kedua, tajuk di atas kita lihat pemasyhuran Malaysia, iaitu transkripsi pemasyhuran Malaysia dalam tulisan Rumi. Jadi ada dua dokumen di situ. Yang pertama dalam tulisan Jawi dan satu lagi dalam tulisan Rumi. Baik, kita baca sama-sama di halaman 7 pula, bagian atas sekali. Pemasyhuran Malaysia pada 16 September 1963 telah diadakan serentak di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching. Jadi dalam teks ini kita dapat jawapan kepada persoalan yang pertama tadi, iaitu bilakah pemasyhuran Malaysia. Jadi jawapannya di sini, pemasyhuran Malaysia pada 16 September 1963, di mana telah diadakan serentak di 3 tempat, iaitu di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Sabah dan Kuching, Sarawak. Di halaman 7 tersebut juga kita lihat gambar di sini, gambar yang pertama, penerangannya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Jadi, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan pemasyhuran di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Baik, seterusnya kita lihat pula gambar yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Timbalan Perdana Menteri, mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia
di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi Tun Abdul Razak bin Datuk Husin yang merupakan timbalan Perdana Menteri pada masa itu telah mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di tempat yang kedua iaitu di Kota Kinabalu, Sabah. Baik murid-murid sekalian, kita lihat tempat yang terakhir ya, tempat ketiga, kita lihat gambar yang ketiga. Tan Sri Datuk Muhammad Khair bin Johari, Menteri Pertanian dan Koperasi, mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Padang Sentral, Kuching, Sarawak. Jadi tempat yang ketiga di mana diadakan serentak. Jadi tempat yang ketiga ialah di Padang Sentral, Kuching, Sarawak, di mana Tan Sri Datuk Muhammad Khair bin Johari yang merupakan Menteri Pertanian dan Koperasi pada masa itu telah mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di negeri Sarawak. Jadi ketiga-tiga tempat ini telah diadakan secara serentak ya. Daripada perbincangan kita tadi, cikgu harap murid-murid faham apa dia pengisytiharan Malaysia, di mana bila pemasyhuran Malaysia, kemudian mengapa jalur pada bendera Malaysia ditambah, dan di mana tempat-tempat pemasyhuran Malaysia. Jadi tadi kita lihat ada 3 tempat. Yang pertama di mana? Yang pertama di Padang Merdeka, di Stadium Merdeka. Yang kedua di Kota Kinabalu, Sabah. Dan yang ketiga di Padang Sentral, Kuching, Sarawak. Jadi ada 3 tempat diadakan serentak pemasyhuran Malaysia. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita lihat di bahagian bawah buku teks muka surat 7 tersebut terdapat sedikit latihan. Jadi latihan atau tugasan. Jadi latihan atau tugasan yang diberi di situ ialah senaraikan aktiviti yang diadakan pada peringkat sekolah. Jadi di situ tambah pada peringkat sekolah kamu bersempena dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi untuk tahun ini kita belum lagi menyambut Hari Malaysia. Hari Malaysia ialah pada bulan September. Jadi murid-murid boleh senaraikan aktiviti yang diadakan pada peringkat sekolah masing-masing pada tahun-tahun sebelum ini. Terdapat banyak aktiviti. Contohnya aktiviti mengibarkan bendera. Apa lagi? Aktiviti mewarna bendera, menyanyikan lagu-lagu patriotik dan sebagainya. Jadi kalau sekolah yang berbeza, jadi terdapat pelbagai aktiviti. Jadi murid-murid boleh senaraikan aktiviti di sekolah masing-masing. Jadi apabila murid-murid sudah menyenaraikan, murid-murid boleh menghantar tugasan ini kepada guru mata pelajaran sejarah masing-masing. Jika murid-murid masih menghadapi masalah tentang tajuk ini, murid-murid boleh berbincang atau bertanyakan soalan kepada guru masing-masing. Akhir sekali diucapkan terima kasih. Cikgu berharap kita akan dapat berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Cikgu juga berharap agar murid-murid akan terus berusaha dan meminati mata pelajaran sejarah. Sejarah adalah kita. Jadi sekian, terima kasih. Selamat belajar dan cikgu doakan semoga semuanya akan terus berjaya dan sukses. Bye.